Tiada siapa yang mampu menghalangi Malaysia. Dalam hal apakah ini yang membuat Malaysia ini tiada satupun yang mampu menghalanginya? Tentu ini mari sama-sama kita tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan semuanya kabarnya sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini guys, bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kutub Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Di video kali ini saya tertarik ataupun penasaran untuk melihat dan mereaksi video tersebut ya. Tiada siapa yang mampu menghalang Malaysia. Wow, dalam hal apakah ini? Tentu saya pun penasaran. Mungkin korang semua penasaran juga guys. Seperti apa sih berita ataupun video ini guys. Mari kita sama-sama tengok videonya. Jom kita tengok videonya. Jom. Berhenti. Kebangkitan harimau Asia yang digilai. Pada hari pertama tahun baharu 2026, seluruh Eropah gempar. Sebuah pengumuman mengejutkan ibarat bom telah digugurkan dari University Oxford. Senarai negara yang paling perlu digeruni dunia pada tahun 2026 telah dikeluarkan. Nombor satu bukanlah China, bukan juga Amerika Syarikat. Bukan yang Amerika. mengherankan, nama yang tertera ialah Malaysia. Ini bukan ramalan kosong. Wow. Ia adalah hasil penyelidikan bersama oleh 300 sarjana dari 30 institut penyelidikan ekonomi universiti terkemuka dunia, termasuk MIT, Harvard, dan Stanford. Kesimpulan mereka, saat Malaysia berhenti, jantung ekonomi dunia akan turut berhenti. Satu simulasi yang mengerikan menunjukkan, jika Malaysia memetik Swissnya, 37% kilang di seluruh dunia akan serta-merta lumpuh. Dalam masa 7 hari sahaja, kerugian dianggarkan mencecah 1,2 triliun dolar AS bersamaan 5.640 triliun ringgit Malaysia. University Oxford segera mengadakan sebuah syarahan khas. Bakat-bakat terhebat dunia berkumpul di Dewan. Penceramahnya ialah Profesor James Hamilton, seorang profesor terkemuka dalam bidang ekonomi di Oxford dan bekas penasihat ekonomi Asia untuk Bank Dunia. Ironinya, 5 tahun lalu, beliaulah orang yang dengan yakin meramalkan bahawa Malaysia akan selamanya menjadi kilang pemasangan kos rendah untuk negara-negara gergasi. Tetapi hari ini, di hadapan 500 orang, beliau menundukkan kepalanya. Apa sebenarnya yang sedang berlaku di negara kecil bernama Malaysia itu? Sebelum kita mulakan, berikan sokongan Anda dengan menekan butang suka dan langgan. Nama saya James Hamilton. Saya mengajar ekonomi di University Oxford dan pernah berkhidmat sebagai penasihat ekonomi Asia di Bank Dunia. Boleh dikatakan, saya cukup arif dalam bidang ini. Tetapi hari ini, saya ada satu pengakuan yang perlu dibuat. 5 tahun yang lalu, dalam satu temu bual, saya berkata, ekonomi Malaysia akhirnya akan menjadi pangkalan pemasangan untuk China dan syarikat multinasional lain. Petronas, saya fikir ia hanyalah sebuah syarikat minyak serantau. Sektor perkilangannya, saya lihat ia sebagai pilihan murah yang dijual di Eropah. Sejujurnya, saya telah memandang rendah pada Malaysia. Tidak, bukan memandang rendah. Perkataan yang lebih tepat ialah, saya tidak mengendahkannya langsung. Tetapi saya silap, sama sekali silap. Bulan lepas, saya menyampaikan sebuah syarahan khas di Dewan Utama Oxford. Lebih 500 pelajar antarabangsa dari pelbagai negara memenuhi Dewan. Mereka adalah pelajar-pelajar terbaik dari Jepun, China, Jerman, India, dan United Kingdom. Saya mengajukan satu soalan kepada mereka. Pada tahun 2026, negara manakah yang paling digeruni di dunia? Seorang pelajar dari UK mengangkat tangan. Amerika Syarikat? Seorang pelajar dari China pula bersuara dengan yakin. Sudah tentu China. Seorang pelajar Jerman menyebut tentang Rusia dan penguasaan tenaganya. Saya menggelengkan kepala dan saya menukar slide. 2 perkataan muncul di skrin, Malaysia. Dewan itu gamat dengan gelak ketawa. Seorang pelajar dari Jepun bernama Tanaka tersenyum sinis sambil meletakkan pennya. Rakannya dari China, Li Wei, berbisik kepada orang di sebelahnya, hanya kerana KDNK, lawak apa ini? Saya menunggu sehingga gelak tawa mereka reda. Saya biarkan mereka puas mentertawakan. Kenapa? Kerana apabila tiba masanya untuk mereka terdiam nanti, kesunyian itu akan terasa lebih menusuk. Saya memaparkan slide seterusnya. Logo 30 Institut Penyelidikan Ekonomi Universiti terkemuka dunia, MIT, Harvard, Oxford, Stanford memenuhi skrin.
Ini adalah hasil penyelidikan bersama yang melibatkan 300 sarjana. Gelak tawa mereka mula perlahan. Saya beralih ke slide berikutnya. Jika Malaysia berhenti beroperasi selama 1 hari, 37% daripada industri dunia akan lumpuh serta-merta. Dewan menjadi sunyi. Anggaran kerugian $1.2 triliun AS. Bunyi pen seseorang jatuh ke lantai kedengaran jelas. Bersamaan 5.640 triliun ringgit Malaysia. Wajah pelajar dari China, Li Wei, yang tadinya ketawa, kini menjadi kaku. Saya memandang sekeliling dewan perlahan-lahan. Sukar untuk dipercayai, bukan? Tiada siapa yang menjawab. Sememangnya. Saya sendiri pun tidak percaya pada mulanya. Saya memegang mikrofon dan melangkah ke hadapan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, data tidak menipu. Mulai sekarang, saya akan buktikan mengapa saya silap dan mengapa Malaysia adalah negara yang paling digeruni di dunia. Tiada lagi gelak tawa di dewan. 500 pasang mata kini tertumpu pada saya. Barulah syarahan saya benar-benar bermula. Topik pertama, semikonduktor. Sebaik sahaja imej wafer semikonduktor dipaparkan di slide, Tanaka dari Jepun mengangkat tangan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai graduan terbaik dari Fakulti Ekonomi University Tokyo dan kini sedang membuat kajian di Oxford mengenai kebangkitan semula industri semikonduktor Jepun. Jelas sekali, egonya setinggi langit. Tanaka berdiri dan berkata, "Profesor, peneraju dunia dalam foundry semikonduktor ialah TSMC dari Taiwan. Syarikat Malaysia hanyalah pemain dalam sektor pemasangan dan ujian." Ramai di dalam dewan mengangguk setuju. Apa yang dikatakannya tidak salah. Saya memberi isyarat kepada Tanaka untuk duduk. Kemudian saya bertanya, "Enshik Tanaka, boleh keluarkan telefon pintar di dalam poket Anda?" Dengan riak heran, Tanaka mengeluarkan iPhone-nya. "Adakah Anda tahu di mana chip pemproses di dalam telefon itu menjalani proses kritikal terakhir sebelum ia boleh berfungsi?" Ekspresi Tanaka berubah sedikit. Saya memaparkan slide baharu. Satu carta pie memenuhi skrin, menunjukkan penguasaan pasaran global dalam sektor pemasangan dan ujian semikonduktor, ATP. Malaysia, 13%, Inari Amertron, MPI, Unisem, lain-lain. Taiwan, 9+%, China, 38%. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dua bahagian penting dalam pembuatan chip. Satu ialah foundry ibarat membina otak. TSMC adalah jago di sini. Bahagian kedua ialah ATP, pemasangan, ujian dan pembungkusan. Ini ibarat membina sistem saraf dan badan yang membolehkan otak berfungsi. Tanpa proses ini, chip paling canggih di dunia hanyalah seketul silikon yang tidak berguna. Saya menuding jari ke arah carta. Malaysia mungkin bukan yang terbesar dari segi volume, tetapi ia mendominasi segmen paling kompleks dan berteknologi tinggi dalam ATP. Intel, Infineon, Micron, semua syarikat gergasi ini bergantung pada kilang-kilang di Pulau Pinang dan Kulim yang dikenali sebagai lembah silikon timur. Tanaka meletakkan pennya. Apabila syarikat-syarikat di Pulau Pinang ini berhenti, telepon pintar di seluruh dunia akan berhenti dihasilkan. Komputer riba akan berhenti. Pelayan data akan lumpuh. Peranti yang Anda pegang sekarang tidak akan berfungsi tanpa Malaysia. Saya beralih ke slide seterusnya, menunjukkan struktur chip yang kompleks dan bertingkat. Pernah dengar tentang System in Package atau SIP? Kebanyakan pelajar menggelengkan kepala. Ini adalah teknologi di mana pelbagai chip digabungkan menjadi satu package tunggal yang berkuasa tinggi. Ia adalah jantung kepada peranti AI, pusat data, dan kenderaan autonomi. Untuk melakukannya, Anda perlukan kepakaran kejuruteraan yang jitu dan rantaian bekalan yang sempurna. Satu slide baharu muncul. Penguasaan pasaran global SIP berteknologi tinggi, Malaysia 28%. Dewan mula berbisik. Chip H100 oleh Nvidia yang menjadi nadi kepada era AI, sebahagian besar proses pembungkusan kritikalnya dilakukan di Malaysia. Jika bekalan dari Malaysia terhenti, chip H100 Nvidia hanyalah seketul besi buruk, penindih kertas paling mahal di dunia. Seorang pelajar dari India bernama Rahul mula menaip sesuatu di komputer ribanya. Saya nampak dia menulis, SIP 28%, Malaysia. Tanaka pula menunduk, tidak berkata apa-apa. Ketika itu, Li Wei dari China mengangkat tangan. Dia adalah graduan dari Fakulti Ekonomi University Tsinghua, seorang yang sangat percaya pada masa depan industri pembuatan China. "Profesor, China juga sedang membina industri semikonduktornya sendiri. Kami ada SMIC dan chip kirim oleh Huawei. Walaupun di bawah sekatan AS, China sedang membangunkan teknologinya sendiri." Itu adalah pandangan yang baik. Saya mengangguk. "Betul, Cik Li Wei.
Usaha Cina patut dipuji, tetapi Oke. izinkan saya tunjukkan satu data. Saya Data apa memaparkan lagi, slide guys? baharu. 68% daripada chip memori yang digunakan dalam telefon pintar yang dijual di China melalui proses pembungkusan akhir di Malaysia. Ekspresi Oke. Li Wei mengeras. Telefon Huawei Mate 60 Pro itu, sebahagian Oke. besar komponen di dalamnya dipasang dan diuji di Malaysia. China mungkin boleh Allahu mereka chip Akbar. logiknya sendiri, tetapi untuk Wow. menyatukan semuanya menjadi satu produk berfungsi, ia masih sangat bergantung pada ekosistem di Malaysia. Saya Masya Allah guys, merinding meremang guys ya. Saya sebagai orang Indonesia merinding meremang nih mendengar ya berita ini gitu guys ya. Wow. Padahal Cina ya kita tahu banyak teknologi dihasilkan di sana. Tetapi ternyata ya Malaysia ya mendominasi gitu guys ya. Chip-chip yang dihasilkan ataupun diuji fungsi di Malaysia ini mempengaruhi seberapa besarnya HP terutama handphone ya yang ada di seluruh dunia. Wow, segitu besarnya gitu guys ya ketergantungan negara luar ini terhadap Malaysia guys. Wow, Masya Allah, terbaik sih Malaysia guys. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Kayak komen di bawah nanti guys setelah video ini berakhir memberikan guys. satu analogi. Oke, next. Cik Li Wei, Oke. situasi Cik ini Li Wei. ibarat ditelan mati emak di luah mati bapa. Tanpa industri Oke. semikonduktor Malaysia, industri telefon pintar Cina tidak dapat berjalan lancar. Tetapi pada masa yang sama, belum ada teknologi yang boleh menggantikannya. Li Wei terdiam. Wow. Saya memaparkan slide tambahan. Satu lagi perkara. Adakah Anda tahu dari mana datangnya sebahagian besar sarung tangan getah perubatan yang digunakan di Oke. bilik bedah di seluruh dunia? Para pelajar kelihatan bingung. 95% daripada sarung tangan pembedahan berkualiti tinggi di dunia datang dari syarikat seperti Top Glove dan Hartalega di Malaysia. Semasa pandemik, dunia merayu kepada Malaysia. Alternatif cuba dihasilkan, tetapi gagal kerana masalah kualiti. Saya berhenti sejenak. Pada akhirnya, dunia kembali kepada Malaysia. Li Wei hanya memandang skrin komputernya, tidak lagi membantah. Saya mengambil botol air dan minum seteguk. Saya memandang sekeliling dewan. Tuan-tuan dan puan-puan, semikonduktor hanyalah permulaan. Tanaka dan Li Wei, kedua-duanya memandang saya. Industri seterusnya akan lebih mengejutkan. Para pelajar membetulkan kedudukan mereka. Kini perbincangan sebenar baru sahaja bermula. Topik kedua, industri perkapalan. Luar pesisir. Perkapalan, Slide oke. menunjukkan sebuah kapal gergasi yang terapung di lautan. Ia adalah Oke. sebuah unit pengeluaran, penyimpanan dan pemindahan terapung FPSO yang panjangnya melebihi 300 meter. Li Wei, yang tadinya diam, sekali lagi mengangkat tangan. Semangatnya tidak pernah luntur. Profesor, dari segi pembinaan kapal, China adalah nomor 1 di dunia. Dari segi Oke. jumlah tan, China 3 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Ini adalah Oke, fakta yang oke. tidak dapat disangkal. Ramai yang mengangguk. Oke. Apa yang dikatakannya benar. Saya mengangguk Oke. kembali. Betul. Dari segi angka kasar, China memang mendahului. Li Wei kelihatan sedikit bangga. Keyakinannya Oke. kembali. Saya menukar slide sambil berkata, tetapi, Cik Li Wei, jenis kapal yang dibina itu yang penting. Slide baharu menunjukkan keratan rentas sebuah FPSO. Tuan-tuan dan Oke. puan-puan, ini adalah kilang terapung. Ia boleh menggerudi minyak dan gas beribu-ribu meter di bawah dasar laut, memprosesnya, menyimpannya, dan memindahkannya ke kapal tangki lain. Semuanya di Oke. tengah-tengah lautan yang bergelora. Saya menunjukkan jari. Satu unit ini ibarat sebuah bandar kecil. Ia perlu beroperasi selama 20 tahun tanpa henti di persekitaran yang paling ekstrem di bumi. Para pelajar Oke. mengangguk. Tetapi ada satu masalah. Saya berhenti sejenak. Struktur sebesar ini perlu menahan ombak setinggi bangunan 10 tingkat dan angin taufan. Oke. Teknologi untuk menambatnya di satu tempat dan menahan tekanan yang luar biasa ini sangat kompleks. Salah sedikit, ia boleh menyebabkan malapetaka alam sekitar yang dahsyat. Saya memandang Oke. para pelajar. Berapa banyak negara di dunia yang mampu membina struktur ultra kompleks ini? Saya mengangkat Oke, satu membangun. jari. Secara praktikalnya, hanya segelintir. Dan Malaysia melalui syarikat seperti MIS dan Sapura Energy adalah Oke. peneraju global. Wajah Li Wei kembali kaku. Slide baharu muncul. Tempahan global FPSO, kapal sokongan luar pesisir, OSV 2025. Malaysia 45%, Singapura 25%, Korea Selatan Oke. 20%, lain-lain 10%.
Hampir separuh daripada tempahan untuk kapal-kapal berteknologi tinggi ini pergi ke limbungan kapal Malaysia. China juga membina kapal, tetapi kebanyakannya adalah kapal kargo pukal yang membawa arang batu atau biji besi, atau kapal kontena yang membawa kotak-kotak barangan. Kapal-kapal ini tidak begitu rumit dari segi teknologi. Saya memberikan satu lagi analogi. Cik Li Wei, bayangkan begini, China membina lori sampah, manakala Malaysia membina ambulans pembedahan khas yang canggih. Kedua-duanya kenderaan, tetapi tahap teknologinya sangat berbeza. Harganya juga berbeza. Sebuah FPSO boleh menelan belanja lebih 2 bilion dolar AS, hampir 9,4 bilion ringgit. Sebuah kapal kargo pukal, mungkin sekitar 30 juta dolar. Perbezaannya hampir 70 kali ganda. Apabila China membina 10 kapal, Malaysia mungkin hanya membina 1 unit. Tetapi hasilnya jauh lebih tinggi. Dan margin keuntungannya jauh lebih tinggi untuk Malaysia. Kenapa? Karena ada nilai teknologi di dalamnya. Li Wei meletakkan pennya. Saya memaparkan slide seterusnya. Projek pembangunan luar pesisir Petronas di Brazil dan Teluk Mexico. Anda tahu Petronas? Ia bukan sekadar syarikat minyak tempatan. Ia adalah gergasi tenaga global. Projek-projek mega di perairan antarabangsa ini memerlukan armada kapal sokongan dan unit pengeluaran yang canggih. Dan siapa yang membinanya? Sebahagian besar dianugerahkan kepada syarikat Malaysia. Mengapa syarikat minyak gergasi memilih Malaysia berbanding China yang lebih murah? Jawabannya, ketepatan masa. Limbungan kapal Malaysia menganggap jadual penghantaran sebagai nyawa mereka. Jika kontrak menyatakan penghantaran pada Mac 2027, kapal itu akan tiba pada Februari 2027. Sebulan lebih awal, limbungan kapal China, kelewatan selama 6 bulan adalah perkara biasa. Mengapa ini menjadi masalah? Saya mengira dengan jari. Dalam projek minyak dan gas, kelewatan satu kapal selama 6 bulan bermakna syarikat tidak dapat menjual minyak selama tempoh itu. Kerugian harian boleh mencecah jutaan dolar. Dalam 6 bulan, kerugian mencecah berbilion-bilion dolar. Bagi syarikat minyak, lebih baik membayar lebih sedikit kepada Malaysia dan mendapatkannya tepat pada masanya. Ketika itu, seorang pelajar dari UK bernama Emily mengangkat tangan. Dia dari Cambridge. Profesor, apa kaitannya dengan Eropa? Soalan yang bagus. Saya memaparkan slide baharu. Peta dunia dengan laluan bekalan tenaga ditandakan dengan anak panah. Cik Emily, Anda ingat apa yang berlaku pada tahun 2022? Pencerobohan Rusia ke atas Ukraina. Sebelum itu, Eropa sangat bergantung pada gas Rusia. Selepas pencerobohan, Eropa terpaksa mencari sumber tenaga lain. Alternatifnya, gas asli cecair, LNG, dan minyak dari sumber lain di seluruh dunia. Dari Qatar, Amerika Syarikat, dan juga proyek-proyek laut dalam yang baru. Untuk membawa semua sumber ini, mereka memerlukan armada kapal tangki LNG dan sokongan daripada kapal-kapal luar pesisir yang canggih. Saya memandang Emily, dan siapakah yang membina kapal-kapal penting ini? Malaysia. Jika limbungan kapal Malaysia berhenti, bekalan kapal-kapal ini akan terputus. Tanpa kapal-kapal ini, Eropa mungkin tidak dapat bertahan semasa musim sejuk. Seorang pelajar dari Jerman bernama Hans berbisik sesuatu dalam bahasa Jerman. Apabila ditanya kemudian, maksudnya ialah, pemanas rumah kita bergantung pada Malaysia. Saya mengangguk, tepat sekali Encik Hans. Sebab mengapa Anda boleh menikmati musim sejuk yang hangat adalah kerana ada pekerja-pekerja di pasir gudang yang bertungkus lumus di bawah percikan api kimpalan. Dewan menjadi senyap. Saya minum seteguk air dan memandang sekeliling. Kita baru separuh jalan. Tanaka, Li Wei, dan Emily semua memandang saya. Yang sebenar baru akan bermula. Para pelajar kembali membetulkan kedudukan. Kini tiba masanya untuk bercakap tentang senjata ekonomi dan masa depan. Topik ketiga, pertahanan makanan, kesihatan global. Saya beralih ke topik ketiga. Slide menunjukkan 3 gambar bersebelahan. Ladang kelapa sawit yang menghijau, sebotol minyak masak di rak pasar raya, dan sepasang sarung tangan getah perubatan. Pelajar Jerman Hans mengangkat tangan. Dia adalah graduan kejuruteraan mekanikal dari University Technical Munich. Profesor, ini semua produk komoditi. Industri pertahanan dikuasai oleh AS, Rusia, dan Perancis. Bagaimana minyak sawit dan sarung tangan getah boleh dibandingkan dengan jet pejuang dan kereta kebal? Suara Hans penuh dengan keyakinan. Tentu sekali, industri jentera Jerman adalah kebanggaan Eropa. Saya mengangguk. Soalan yang sangat baik, Encik Hans. Tetapi,
Adakah Anda sedar senjata paling berkuasa bukanlah yang meletup, tetapi yang boleh melumpuhkan sesebuah negara tanpa satu das tembakan pun? Slate baru muncul, menunjukkan senarai produk harian. Sabun, shampoo, gincu, margarin, ice cream, mie segera, coklat, roti, biofuel. Apa persamaan semua produk ini? Semuanya mengandungi minyak sawit. Dan 70% daripada bekalan minyak sawit dunia datang dari Malaysia dan jirannya. Jika Malaysia menghentikan ekspor minyak sawit, apa yang akan berlaku? Saya memandang sekeliling dewan. Dalam masa seminggu, rak-rak pasar raya di Eropah akan mula kosong. Syarikat gergasi seperti Unilever dan Nestle akan menghentikan pengeluaran. Industri kosmetik akan lumpuh. Ia adalah senjata ekonomi yang senyap tetapi amat mematikan. Hans terdiam, mula memahami. Tetapi itu bukan sahaja, saya menyambung. Slate baharu menunjukkan gambar seorang doktor yang sedang melakukan pembedahan. Bagaimana pula dengan industri kesihatan global? Cik Emily, Anda tadi bertanya tentang kaitan dengan Eropah. Izinkan saya bertanya, apa yang berlaku di UK semasa pandemi COVID-19? Emily kelihatan tidak selesa. Kami mengalami kekurangan PPE yang teruk. Tepat sekali. Dan dari mana datangnya sarung tangan perubatan yang menjadi barisan pertahanan terakhir untuk pekerja kesihatan Anda? 65% daripada bekalan global datang dari Malaysia. Negara Anda dan seluruh dunia merayu kepada Malaysia untuk meningkatkan pengeluaran. Ini bukan lagi soal komoditi, ini soal hidup dan mati. Ia soal keselamatan kesihatan global. Tanpa sarung tangan dari Malaysia, hospital-hospital di seluruh dunia tidak boleh berfungsi dengan selamat. Pembedahan akan ditangguhkan. Nyawa akan terancam. Emily menundukkan kepalanya perlahan. Saya minum seteguk air. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sementara negara lain membina kereta kebal dan peluru berpandu, Malaysia telah membina sesuatu yang jauh lebih penting. Tulang belakang kepada rantaian bekalan makanan dan kesihatan global. Tanaka, Li Wei, Emily, dan Hans kini hanya diam memandang saya. Sekarang, mari kita lihat masa depan. Apa yang berlaku kepada dunia jika tulang belakang ini tiba-tiba patah? Suasana di Dewan menjadi berat. Masa untuk simulasi bermula. Simulasi, Malaysia shutdown. Saya berjalan ke hadapan pentas. Saya mematikan slide dan memandang para pelajar. Mulai sekarang, kita akan masuk ke dalam satu senario hipotetikal. Ini bukan peristiwa sebenar, tetapi ia berdasarkan model simulasi dari Bank Dunia, MIT, dan Pusat Penyelidikan Rantaian Bekalan Oxford. Semua angka adalah berdasarkan data sebenar. Ini bukan fantasi. Para pelajar membetulkan duduk mereka. Saya menghidupkan semula slide. Perkataan putih muncul di skrin hitam. Simulasi, Malaysia shutdown, 1 Januari 2026, tengah malam. Semua kilang, semua pelabuhan, semua loji jana kuasa di Malaysia berhenti serentak. Kita tidak akan membincangkan puncanya. Mungkin gempa bumi, mungkin peperangan, mungkin gangguan bekalan elektrik besar-besaran. Yang penting bukan puncanya, tetapi kesannya. Saya menukar slide. T+1 jam. Talian pengeluaran di kilang semikonduktor di Taman Teknologi Tinggi Kulim dan zon perindustrian bebas bayan lepas terhenti. Anda perlu tahu, kilang chip beroperasi 24,7, 365 hari setahun. Ia tidak boleh berhenti. Kenapa? Kerana wafer silikon yang sedang diproses akan rosak sepenuhnya. Berbilion-bilion ringgit nilai produk menjadi sampah dalam sekelip mata. Saya berhenti sejenak. Penggerak kecemasan berbunyi di ibu pejabat TSMC di Taiwan. Notis diterima. Bekalan chip yang telah siap dipackage dari Malaysia terputus. Di ibu pejabat Apple di Cupertino, mesyuarat tergempar rantaian bekalan diadakan. Telepon CEO Nvidia, Jensen Huang, mula berdering tanpa henti. Slide bertukar. T+6 jam. Talian pengeluaran iPhone di kilang Foxconn di Zhengzhou, China, terhenti. Sebabnya, stok chip yang telah diuji dan dipakai dari Malaysia telah habis. Sebuah iPhone mempunyai ratusan komponen, tetapi jika satu komponen kritikal tiada, pemasangan tidak dapat diteruskan. Komponen itu ialah chip yang datang dari Malaysia. Pada masa yang sama, di Gigafactory Tesla di Texas, notis diterima. Bekalan komponen elektronik untuk sistem pengurusan bateri terputus. Logi LG Energy Solution, Samsung SDI, dan SK On di seluruh dunia mula memperlahankan pengeluaran kerana mereka tidak mendapat komponen penting dari Malaysia. Talian pengeluaran Tesla mula menjadi perlahan. Di Jerman, Volkswagen, BMW, dan Mercedes-Benz mengeluarkan arahan untuk memeriksa status inventori kecemasan.
Mereka mahu tahu berapa banyak lagi komponen elektronik dari Malaysia yang tinggal di dalam gudang. Hans kelihatan tergamam. Slide bertukar. T+4 jam. Bursa saham New York dibuka. Indeks Nasdaq menjunam 8% sebaik sahaja dagangan bermula. Saham Apple jatuh 12%. Saham Nvidia merudum 15% disebabkan kebimbangan mengenai rantaian bekalan AI. Saham Tesla menjunam di 18% kerana ketidakpastian bekalan bateri. Tajuk utama akhbar di seluruh dunia adalah sama. Malaysia shutdown, rantaian bekalan global lumpuh. CNN, BBC, Reuters, Bloomberg semuanya melaporkan berita yang sama. Li Wei tidak lepas dari memandang skrin komputernya, mungkin sedang mencari berita berkaitan. Slide bertukar. T+48 jam. 40% pengeluaran telefon pintar global terhenti. Bukan hanya iPhone, tetapi juga Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo semuanya memerlukan komponen dari Malaysia. Pasaran pelayan data, server, mula lumpuh. AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure menangguhkan pembinaan pelayan baharu. Kenapa? Kerana mereka tidak mendapat chip yang diperlukan. Industri otomotif lebih parah. Kilang-kilang di Jepun dan AS Toyota, Honda, GM kadar operasinya jatuh kepada 50%. Bekalan komponen elektronik terputus. Tanaka menundukkan kepalanya, mungkin baru sedar betapa bergantungnya industri otomotif Jepun pada Malaysia. Slide bertukar. T+12 jam. Harga niaga hadapan minyak masak dan komoditi makanan global melonjak 40%. Emily mengangkat kepalanya. Kenapa? Kerana pasaran panik. Dunia tiba-tiba kehilangan sebahagian besar bekalan minyak sawitnya. Syarikat-syarikat makanan mula berebut untuk mendapatkan stok yang tinggal. Pada masa yang sama, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, mengeluarkan amaran krisis kesihatan global. Stok sarung tangan perubatan di seluruh dunia dijangka habis dalam masa beberapa minggu. Hospital-hospital diarahkan untuk mencatu penggunaan PPE. Wajah Hans dan Emily pucat lesi. Ini bukan lagi soal ekonomi. Ini soal kemanusiaan. Slide bertukar. Hari ke-7. Satu angka gergasi muncul di skrin. 1,12 triliun. Saya membacanya perlahan-lahan. 1,2 triliun dolar AS. Bersamaan 564 triliun ringgit Malaysia. Biar saya berikan perbandingan. Anda ingat krisis kewangan 2008 akibat kejatuhan Lehman Brothers? Jumlah kerugian dalam minggu pertama adalah sekitar 2 triliun dolar. Jika Malaysia berhenti selama 7 hari, kerugiannya adalah separuh daripada krisis kewangan global. Hanya dalam 7 hari, Dewan senyap sunyi. Saya memandang sekeliling. Tiada siapa yang bersuara. Tiada lagi bunyi pen atau papan kekunci. Inilah Malaysia, kata saya sambil melangkah ke hadapan. Semikonduktor, perkapalan berteknologi tinggi, minyak sawit, dan sarung tangan perubatan. Dalam 4 industri ini, jika Malaysia berhenti, dunia akan berhenti. Malaysia adalah mesin sokongan hayat untuk ekonomi global. Jika anda mencabut palamnya, pesakit akan mati. Jika Malaysia berhenti, ekonomi dunia tidak dapat bernafas. 500 orang di Dewan memandang saya. Wajah-wajah yang tadinya ketawa sinis kini tiada lagi. Bab akhir. Peluh dan air mata generasi perintis. Saya mematikan slide. Lampu Dewan menjadi sedikit terang. 500 orang pelajar diam memandang saya. Saya berjalan perlahan ke tengah pentas. Dan saya menghidupkan slide sekali lagi. Sekeping gambar hitam putih memenuhi skrin. Tahun 1957, sebuah kampung di pedalaman Malaya, gubuk-gubuk usang, jalan tanah yang berlumpur, kanak-kanak berkaki ayam, bermain di halaman. Saya merendahkan suara. Tahun 1957. Sejurus selepas tanah Melayu mencapai kemerdekaan, negara ini baru lahir, dengan ekonomi yang bergantung sepenuhnya pada getah dan biji timah. Pendapatan per kapita, $350 AS. Saya mengulangi angka itu dengan jelas, $350. Pada tahun yang sama, pendapatan per kapita UK adalah $1.300, hampir 4 kali ganda. Jepun pula sekitar $460. Sebuah laporan oleh pentadbiran kolonial British menyimpulkan, slide menunjukkan muka depan laporan rekaan tanah Melayu akan kekal sebagai pengekspor bahan mentah untuk 100 tahun akan datang. Sebuah negara miskin, sebuah negara tanpa harapan. Dewan begitu sunyi sehinggakan bunyi nafas pun tidak kedengaran. Saya menukar slide. Tetapi, 70 tahun kemudian, negara ini menjadi negara yang paling digeruni di dunia. Penguasa semikonduktor, jaguh perkapalan,
tulang belakang bekalan makanan dan kesihatan global. Bagaimana ini mungkin? Saya memandang para pelajar. Tiada siapa yang menjawab. Slide baharu muncul. Gambar peneroka Felda pada tahun 1960. Menebang hutan dengan parang dan gergaji. Ini adalah Felda. Mereka adalah peneroka. Tangan mereka lihatlah, penuh dengan parut dan kapalan. Walaupun begitu, mereka tidak berhenti. Mereka perlu memberi makan kepada keluarga. Slide bertukar. Gambar pekerja kilang di zon perindustrian Bayan Lepas pada tahun 1980. Malam sudah larut, tetapi lampu di kilang tidak pernah padam. Jurutera-jurutera muda bekerja siang dan malam untuk belajar dan meniru teknologi dari Jepun dan Amerika. Ketika itu, Malaysia bukan siapa-siapa. Ia digelar negara pemasang, tetapi mereka tidak berputus asa. Saya mematikan slide. Berdiri di hadapan skrin yang gelap, saya memandang para pelajar. Mereka jatuh, tetapi mereka bangun semula. Mereka gagal, tetapi mereka mencuba lagi. Itulah sebabnya Malaysia berada di tahap ini hari ini. Saya berhenti sejenak untuk menarik nafas. Bukan kerana teknologinya hebat dari mula, bukan kerana sumber alamnya melimpah ruah, tetapi kerana mereka tidak pernah menyerah kalah. Saya memandang sekeliling dewan perlahan-lahan. Tanaka memandang saya. Senyuman sinisnya tadi hilang entah kemana. Begitu juga dengan Li Wei, Emily dan Hans. Saya berundur selangkah dari mikrofon dan berkata, syarahan hari ini ingin saya dedikasikan kepada seseorang. Saya berhenti sejenak, kemudian menyambung kepada generasi perintis. Mereka yang bangun sebelum subuh untuk menoreh getah demi keluarga. Mereka yang berpanas di lombong bijih timah. Mereka yang membina segala-galanya dari tanah kosong dengan tangan mereka sendiri. Mereka yang mengorbankan impian mereka demi pendidikan anak-anak. Mereka yang berpeluh di ladang, bekerja shift malam di kilang, dan tidak pernah sempat merehatkan pinggang mereka. Saya memandang ke arah dewan, tetapi di mata saya, seolah-olah wajah-wajah lain yang muncul. Peluh dan air mata Andalah, saya menyebut setiap perkataan dengan jelas, yang telah membina Malaysia hari ini. Bermula dari sebuah negara $350, Anda telah menjadi sebuah kuasa yang digeruni dunia. Wira di sebalik keajaiban ini adalah Anda semua. Saya berhenti, dewan sunyi. Kemudian, saya menyambung, dan keajaiban ini belum berakhir. Ia sedang diteruskan oleh anak-anak Anda, cucu-cucu Anda. Mereka juga akan jatuh, tetapi mereka akan bangun semula, sama seperti yang telah Anda lakukan. Saya memandang sekeliling dewan buat kali terakhir. 500 pelajar memandang saya. Wajah-wajah yang tadinya mengejek kini terdiam 1000 bahasa. Saya menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Terima kasih. Dewan senyap seketika. Kemudian, seseorang mula bertepuk tangan. Seorang, 2 orang, 10 orang. Akhirnya, kesemua 500 orang berdiri dan memberikan tepukan gemuruh. Tanaka, Li Wei, Emily, dan Hans, semuanya turut berdiri. Sambil mendengar bunyi tepukan itu, saya berpikir, Malaysia, pada tahun 1957, sebuah negara yang tiada apa-apa, pada tahun 2026, negara yang paling digeruni di dunia. Keajaiban itu tidak datang dari langit. Ia dibina dengan peluh, dengan air mata, dan dengan semangat yang tidak pernah menyerah. Bagaimana cerita hari ini? Dari sebuah negara yang diramalkan akan kekal miskin, Malaysia dalam 70 tahun telah menjadi sebuah negara yang paling digeruni dunia. Jika Malaysia berhenti selama 7 hari, 5.6 triliun ringgit akan lenyap dari ekonomi dunia. Bagaimana ini mungkin? Ia bukan datang dari langit, ia datang dari generasi perintis kita, dan keajaiban itu belum berakhir. Ia sedang diteruskan oleh generasi kini. Sebab itulah, saya sangat teruja dengan masa depan Malaysia. Jika Anda telah mendengar cerita ini sehingga tamat, sila tinggalkan komen. Malaysia boleh. Terima kasih. Masya Allah, itulah tadi guys ya. Wow, negara-negara lain luar sana boleh mempunyai teknologi yang canggih segala macamnya. Hype mengeluarkan HP, handphone yang secanggih-canggihnya. Ya, mempunyai teknologi-teknologi lainnya. Tetapi jangan lupa guys, semua itu ya, chip yang dihasilkan dari ataupun diproduksi oleh Malaysia ya, ini yang menjadi tulang punggung istilahnya ya, tulang belakang untuk menegakkan semua teknologi yang ada di dunia ini guys. Itu yang buat saya tuh selalu luar biasa ya kepada Malaysia begitu guys ya. Dan ini tidaklah singkat, bukan hal yang biasa, tapi ini dilakukan oleh Malaysia dari tahun
57 gitu guys ya, 1900. Itu luar biasa perjuangan Malaysia, sehingga negara besar-besar lainnya adalah bergantung kepada Malaysia. Begitu luar biasanya Malaysia guys ya. Dan ini menjadi contoh besar nih buat negara-negara Asia lainnya guys. Terbaik si Malaysia. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Komen saja di kolom komentar guys ya. Tinggalkan komentar terbaik kawan-kawan semua di kolom bawah guys ya. Itu dulu mungkin guys video hari ini ya. Mungkin ada video lain lagi untuk saya reaksi, boleh komen saja nanti di komentar. Itu dulu video hari ini, bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik Malaysia. Bye bye.